Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Kilang Kerepek Warisan. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Kilang Kerepek Warisan ini terdapat pada muka surat 178 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.4.3 berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata ganti nama yang sesuai dengan betul secara bertata susila. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudah caraan, murid akan dapat berbual tentang 3 perkara mengenai kilang kerepek warisan dengan menggunakan kata ganti nama yang sesuai dengan betul secara bertata susila. Kedua, menulis ayat untuk menyampaikan 3 maklumat dalam bentuk karangan berformat iaitu karangan dialog dengan menggunakan bahasa yang santun mengenai kilang kerepek warisan. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya berbual tentang 3 perkara mengenai kilang kerepek warisan dengan menggunakan kata ganti nama yang sesuai dengan betul secara bertata susila. Kedua, murid berjaya menulis ayat untuk menyampaikan 3 maklumat dalam bentuk karangan berformat iaitu karangan dialog dengan menggunakan bahasa yang santun mengenai kilang kerepek warisan. Pernahkah murid-murid merasai kerepek ubi kayu dan kerepek sukun? Ya, tentu ada murid-murid yang pernah merasai kerepek ubi dan juga kerepek sukun. Tentu rasanya sangat sedap. Kita lihat gambar yang telah Cikgu Afan tunjukkan di sini. Adanya gambar ubi kayu yang belum lagi diproses untuk dijadikan sebagai kerepek. Lihat di situlah ubi kayu yang tumbuhnya di mana? Ya, tumbuhnya di dalam tanah. Seterusnya, kita lihat selepas ubi kayu itu dikupas kulitnya, lihatlah isinya berwarna putih itu dan dipotong secara nipis dengan menggunakan alatan yang sesuailah supaya dapat menghasilkan kepingan ubi kayu dan akan digoreng. Pastinya ubi kayu itu akan ditukarkan rasanya mengikut kreativiti peniaga tersebutlah ataupun pengusaha kerepek tersebut akan menukarkan rasanya, mungkin rasa pedas, ada rasa masin, ada rasa manis kan. Ada rasa kari, ada rasa lada hitam, pelbagai rasa yang boleh dihasilkanlah bagi kerepek ubi kayu itu. Kemudian kita lihat di bawah itu merujuk pada buah sukun. Buah sukun ini memang sukarlah untuk mendapatkannya. Sebab pokok sukun ini biasanya ada di kampung-kampung sahaja dan cikgu rasalah ada kampung-kampung yang sudah pun menebang pokok sukun kerana pokoknya terlalu tinggi. Dan pokok tersebut membuahkan hasil tanamannya iaitu hasil buahnya yang sangat banyak dan perlulah berhati-hati ketika mengait buah sukun tersebut supaya buahnya tidak rosak apabila jatuh ke tanah. Kemudian buah sukun itu akan dikupas sehingga menjadi bersih seperti yang murid lihat di situ dan dipotong juga secara nipis. Dihirislah maksudnya di situ. Dihiris secara nipis menggunakan alatan yang sesuai. Jadinya selepas sukun itu dihiris,
akan digoreng dan hasilnya kita boleh memakannya. Sangat sedap dan apabila seseorang itu menghasilkan keripik sukun yang banyak, bolehlah untuk dijual bagi menjana pendapatan yang lumayan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita mengenali dan menjelaskan kata ganti nama diri orang. Untuk pengetahuan murid-murid, kata ganti nama diri orang ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua, dan kata ganti nama diri ketiga. Kita lihat kata ganti nama diri pertama terlebih dahulu, contohnya saya, aku, hamba, kami, kita, beta dan juga patik. Jadi di sini saya, aku, hamba merujuk kepada seseorang itu tentang dirinya yang bercakapnya lah. Jadi untuk bilangannya satu sahaja, seorang je lah. Seterusnya kami, kita merujuk kepada bilangannya yang ramai lah. Dua atau tiga atau lebih daripada itulah. Kemudian beta dan juga patik. Beta ini merujuk kepada penggunaan bahasa istana yang merujuk kepada diri sultan ataupun raja yang bertitah, yang bercakap lah. Kemudian patik merujuk kepada seseorang yang mempunyai pangkat, iaitu digunakan dalam bahasa istana jugalah. Contohnya Syah Bandar, Temenggung, Laksamana dan juga Bendahara. Seterusnya kata ganti nama diri kedua merujuk kepada engkau, anda, kamu, awak, tuan hamba dan kalian. Engkau, anda, kamu, awak. Ini merujuk kepada seseorang itu bercakap dengan orang lain. Hanya dua orang yang bercakap sajalah. Jadi di sini untuk bilangannya yang satu ataupun seorang sahaja. Kalaulah kalian merujuk kepada seseorang itu bercakap dengan orang lain yang bilangannya yang ramai. Kemudian tuan hamba ini biasanya digunakan dalam bahasa istana. Okey. Seterusnya kata ganti nama diri ketiga. Contohnya ia, dia, beliau, mereka, baginda dan juga nya. Ia merujuk kepada objek ataupun benda. Kemudian dia merujuk kepada seseorang itu bercakap dengan orang lain mengenai orang yang lain. Maksudnya sini ada tiga lah. Tiga perkara, tiga orang lah. Kemudian beliau, dia tadi merujuk pada bilangannya seorang sahaja. Kalau beliau merujuk kepada seorang tetapi dikhususkan untuk seseorang yang mempunyai jawatan yang tertentulah. Contohnya guru, doktor, peguam, peniaga. Seterusnya mereka. Mereka ini untuk bilangannya yang ramai. Kemudian baginda merujuk pada tokoh pemimpin. Contohnya Nabi, Rasul. Lagi siapa? Iaitu Sultan ataupun Raja. Kemudian nya di sini merujuk kepada kepunyaan seseorang. Contohnya barang lah kan, pennya, kucingnya kan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kata ganti nama diri orang ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita mengenali dan menjelaskan kata ganti nama tunjuk. Kita lihat dalam kata ganti nama tunjuk ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk tempat. Kita lihat kata ganti nama tunjuk umum, contohnya itu yang merujuk kepada
Seseorang itu menunjukkan tempatnya yang jauh. Kemudian ini merujuk kepada tempatnya yang dekat. Kemudian kita lihat kata ganti nama tunjuk tempat pula, iaitu sini. Sini merujuk kepada tempatnya yang dekat. Kemudian situ. Situ merujuk kepada tempatnya yang sederhanalah, tidaklah terlalu jauh sangat dan taklah terlalu dekat. Jadi kita lihat sana pula merujuk kepada tempatnya yang sangat jauh. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kata ganti nama tunjuk ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca maklumat mengenai kilang keripik warisan di sebelah ini. Baiklah, kita lihat maklumat mengenai kilang keripik warisan yang telah Cikgu Afan tunjukkan di sini. Yang pertama mengenai produk yang dihasilkan oleh kilang keripik warisan iaitu keripik pisang, keripik ubi, keripik sukun, keripik keledek, keripik bawang dan keripik keladi. Ada banyak jenis keripik yang dihasilkan oleh pihak kilang tersebut. Apakah keistimewaan bagi keripik yang dihasilkan itu? Lihat di bahagian keistimewaannya. Lihat iaitu rasanya enak dan berkualiti. Kemudian harga berpatutan. Maksudnya tidaklah terlalu murah dan tidaklah terlalu mahal. Kemudian tahan lama. Tahan lama di sini maksudnya tidak memerlukan bahan pengawet untuk menjadikan keripik itu tahan lama. Seterusnya diusahakan sepenuhnya oleh warga tempatan dan pembungkusannya menarik. Dan kita lihat pasaran bagi keripik itu untuk dijual iaitu di mana pasarannya? Iaitu dalam negara kita, iaitu produk ini dijual kepada masyarakat tempatan, iaitu negara Malaysia, sama ada di negeri Pahang, Perak, Johor ataupun di Sabah ataupun Sarawak. Kemudian kita lihat lagi pasaran produk ini iaitu keripik tersebut juga dipasarkan di luar negara iaitu Indonesia, Singapura dan juga Taiwan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita mengujarkan dialog untuk menjelaskan maklumat mengenai kilang keripik warisan dengan menggunakan kata ganti nama yang sesuai. Baiklah murid-murid, marilah ikut cikgu untuk bersama-sama mengujarkan dialog berdasarkan kisah kilang keripik warisan dengan menggunakan kata ganti nama yang sesuai. Kami berdua sedang menyiapkan kerja lapangan yang berkaitan dengan aktiviti ekonomi penduduk kampung ini. Kami datang ke sini untuk mendapatkan maklumat dan meninjau aktiviti yang dijalankan di kilang keripik warisan. Oh, begitu. Bagus sungguh usaha kamu itu. Pak Cik Ahmad berbesar hati menerima kedatangan kamu ke kilang keripik Pak Cik. Apakah maklumat yang kamu perlukan? Maklumat yang kami perlukan ialah jenis-jenis keripik yang dihasilkan oleh Pak Cik dan Mak Cik, keistimewaan keripik di sini dan pasaran keripik tersebut. Kalau begitu, makcik akan menjelaskan maklumat yang kalian perlukan nanti. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun mengujarkan dialog. Oleh itu, kita mahu mengenal pasti penggunaan kata ganti nama yang terdapat dalam dialog tersebut. Kita lihat berdasarkan perkataan yang Cikgu Afan telah bulatkan di sini. Kita lihat yang pertama iaitu kami.
Kami. Kami di sini merujuk kepada kata ganti nama diri orang yang keberapa? Ya, yang pertama untuk bilangannya yang ramai. Jadi di sini kita lihat lagi ini dan sini. Jadi di sini kita dapat lihat ini ialah kata ganti nama tunjuk untuk yang umum. Kalau sini kata ganti nama tunjuk untuk tempat. Seterusnya, kita lihat yang di sebelah pula, dialognya kamu. Kamu yang telah Cikgu Afan telah bulatkan di situ, iaitu merujuk kepada kata ganti nama diri kedua. Dan itu merujuk kepada kata ganti nama tunjuk untuk umum lah. Dan kamu lagi di situ, samalah kamu. Kamu ini merujuk kepada kata ganti nama diri orang iaitu yang pertama untuk bilangannya yang seorang sahaja. Kamu satulah maksudnya. Kita lihat seterusnya yang di bawah itu kami. Kami di sini merujuk kepada kata ganti nama diri orang iaitu kata ganti nama diri pertama iaitu merujuk kepada bilangannya yang ramai. Kemudian kita lihat lagi di situ sini. Di sini. Sini merujuk kepada kata ganti nama iaitu tunjuk. Kata ganti nama tunjuk untuk tempat. Kemudian kita lihat yang di sebelah kanan itu kalian. Kalian di sini merujuk kepada kata ganti nama diri orang iaitu kata ganti nama diri yang kedua iaitu kalian menunjukkan bilangannya yang ramai. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapatlah memahami penggunaan kata ganti nama yang terdapat dalam dialog ini dengan sebaiknya. Seterusnya, kita beralih kepada dialog yang lain pula. Apakah jenis-jenis keripik yang dihasilkan oleh Pak Cik dan Mak Cik? Jadi, Mak Cik itu pun memberikan respons ataupun menjawab persoalan daripada Ruben. Jenis-jenis keripik yang kami hasilkan ialah keripik pisang, keripik ubi, keripik sukun, keripik keledek, keripik bawang dan keripik keladi. Oleh itu, kita lihat dalam dialog ini adanya penggunaan kata ganti nama diri orang iaitu kata ganti nama diri yang pertama iaitu kami yang telah Cikgu Afan bulatkan perkataan kami tersebut merujuk kepada kata ganti nama diri pertama untuk bilangannya yang ramai. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami penggunaan kata ganti nama dalam dialog ini dengan sebaiknya. Seterusnya, kita beralih kepada dialog yang lain pula. Dalam dialog ini ada dua watak iaitu Amar dan juga Ruben. Oleh itu, kita lihat terlebih dahulu dan mengujarkan dialog bagi watak Amar. Tahukah kamu mengenai keistimewaan keripik di sini? Jadi, Ruben pun memberikan jawapan. Ya, saya tahu. Keistimewaan keripik di sini ialah rasanya enak dan berkualiti tinggi, harganya berpatutan dan tahan lama. Bukan itu sahaja. Keripik ini diusahakan sepenuhnya oleh warga tempatan dan pembungkusannya menarik sekali. Baiklah murid-murid, kita bersama-sama untuk mengenal pasti penggunaan kata ganti nama dalam dialog tersebut. Kata ganti nama yang murid-murid dapat lihat di situ iaitu saya merujuk kepada kata ganti nama diri orang. Yang keberapa ni? Ya, iaitu kata ganti nama diri yang pertama. Merujuk kepada bilangannya seorang iaitu diri sendiri, saya. Kemudian kita lihat sini. Sini merujuk kepada kata ganti nama iaitu kata ganti nama tunjuk yang dihaskan untuk tempat.
Iaitu tempatnya dekat ke jauh? Ya, iaitu dekat. Seterusnya kita lihat itu. Bukan itu sahaja. Itu merujuk kepada kata ganti nama tunjuk untuk apa? Ya, untuk umum sahajalah. Itu maksudnya merujuk kepada tempat yang apa? Yang jauh. Kemudian kita lihat keripik ini. Ini merujuk kepada kata ganti nama tunjuk, iaitu yang merujuk kepada umum sahaja. Kata ganti nama tunjuk yang umum ini merujuk kepada tempatnya yang apa? Ya, yang agak dekat sedikitlah. Kemudian kita lihat lagi dialog bagi Amar di situ. Tahukah kamu? Kamu di sini merujuk kepada kata ganti nama diri orang, iaitu kata ganti nama diri yang keberapa? Ya, yang kedua, merujuk kepada orang lain. Jadi di sini kamu merujuk kata ganti nama diri kedua. Seterusnya sini merujuk kepada kata ganti nama iaitu tunjuk. Kata ganti nama tunjuk ini dikhususkan untuk tempat, iaitu tempatnya dekat ke jauh. Ya, iaitu tempatnya dekat sahaja. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami penggunaan kata ganti nama dalam dialog ini dengan sebaiknya. Seterusnya, kita beralih kepada dialog yang lain pula. Kita lihat di situ dialog yang diujarkan oleh Ruben kepada Amar. Oleh itu, kita sama-sama untuk mengujarkannya. Wah, maju sekali perniagaan keripik ini. Lihatlah produk yang dihasilkan oleh mereka. Ada pelbagai jenis keripik di sana. Kejayaan begini perlu kita jadikan contoh. Jadi Amar pun memberikan respons terhadap dialog yang diujarkan oleh Ruben, iaitu, ya, saya bersetuju dengan pandangan kamu. Kemudian Ruben bertanya lagi kepada Amar, iaitu di bawah itulah dalam kotak berwarna hijau itu, bolehkah kamu jelaskan tempat yang sesuai bagi pemasaran keripik-keripik ini? Jadi, Amar pun memberikan pandangan ataupun idea tentang tempat pemasaran keripik tersebut. Tempat yang sesuai bagi pemasaran keripik-keripik ini adalah di kawasan tempatan kita. Selain itu, keripik ini boleh dipasarkan di negara Indonesia, Singapura dan Taiwan. Baiklah murid-murid, mari kita mengenal pasti penggunaan kata ganti nama yang terdapat dalam dialog ini. Kita lihat yang pertama iaitu ini, iaitu perkataan yang telah Cikgu Afan bulatkan dengan bulatan berwarna kuning. Ini merujuk kepada kata ganti nama tunjuk iaitu umum. Maksudnya di sini merujuk kepada tempatnya yang dekat. Kemudian kita lihat mereka. Mereka merujuk kepada kata ganti nama diri, iaitu orang. Kata ganti nama diri ini yang keberapa murid-murid? Ya, yang ketiga. Merujuk kepada orang yang lainlah diperkatakan itu. Jadi, mereka merujuk kepada kata ganti nama diri yang ketiga untuk bilangannya yang apa? Yang ramai. Seterusnya, di sana. Sana merujuk kepada kata ganti nama tunjuk yang dihaskan untuk apa? Untuk tempat. Tempatnya yang apa di situ? Sana. Merujuk pada tempatnya yang jaraknya jauh. Seterusnya kita lihat kita. Kita merujuk kepada kata ganti nama diri orang, iaitu kata ganti nama diri yang keberapa murid-murid? Ya, yang pertama untuk bilangannya yang ramai. Seterusnya kita lihat di sebelah kanan itu, ya, saya. Saya merujuk kepada kata ganti nama diri orang yang keberapa di sini?
Ya, kata ganti nama diri yang pertama untuk bilangannya seorang, iaitu diri sendiri. Seterusnya, kamu. Kamu merujuk kepada kata ganti nama diri orang yang keberapa? Iaitu kata ganti nama diri yang kedua. Seterusnya kita lihat dialog yang di bawah itu. Bolehkah kamu, kamu di sini merujuk kepada kata ganti nama diri orang, iaitu kata ganti nama diri yang kedua yang merujuk kepada orang lain, iaitu untuk bilangannya seorang sajalah kamu. Kemudian kita lihat lagi di bawah itu, ini. Ini merujuk kepada kata ganti nama tunjuk, iaitu dihaskan umum. Umum sahaja ini. Jadinya di sini, ini merujuk kepada tempatnya yang dekat. Kemudian kita lihat dialog di bawah itu, di sebelah kanan itu, iaitu ini. Ini merujuk kepada kata ganti nama tunjuk yang dihaskan untuk umum sahaja ini, iaitu tempatnya yang dekatlah. Kemudian kita lihat kita. Kita di situ merujuk kepada kata ganti nama diri orang, iaitu kata ganti nama yang keberapa tu murid-murid? Ya, yang pertama untuk bilangannya yang ramai. Di sinilah. Kemudian selain itu, jadi di sini itu merujuk kepada kata ganti nama tunjuk untuk apa di situ? Ya, untuk umum lah. Umum itu merujuk kepada tempatnya yang agak jauh sikit lah. Kemudian ini, keripik ini. Ini merujuk kepada kata ganti nama tunjuk, iaitu dihaskan untuk apa? Tempatnya umum. Jadi kat sini kata ganti nama tunjuk umum, iaitu ini merujuk kepada tempatnya yang dekat. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami penggunaan kata ganti nama dalam dialog ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya. Mari kita lengkapkan teks dialog mengenai keripik kilang warisan dengan menggunakan kata ganti nama yang sesuai. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan panduan jawapannya. Tuliskannya dalam buku penulisan. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid hanya perlu untuk melengkapkan teks dialog ini. Jadi di sini teks dialog ini sebenarnya ada dalam slide aktiviti kedua tadi. Jadi di sini untuk murid melengkapkan teks dialog ini, murid perlulah merujuk semula dialog yang telah diujarkan oleh watak Ruben dan juga Ammar serta Pak Cik dan Mak Cik dalam slide aktiviti 2 tadi. Mudah kan murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.